Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait baginda, para sahabat baginda. Juga kita mohonkan kepada Allah SWT untuk sekalian para ulama yang pertahankan agama ini dengan ilmu mereka, dan para pejuang agama yang pertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dihormati dan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada kesempatan ini masih lagi dapat kita menyambung pengajian ilmu hadis kita dalam segmen Celik Nurani dalam bahagian Celik Hadis. InsyaAllah hari ini kita akan bicarakan setajuk berkenaan dengan pandangan ulama dalam mengamalkan hadis dhaif. Baik. Sebagaimana yang dah kita maklum, bahawa sesungguhnya hadis apabila dilihat kepada darjah kekuatannya ataupun kelemahannya, dia dilihat kepada hadis itu sama ada diterima ataupun ditolak. Dibagi kepada dua bahagian lah. Yang pertama yang makbul, iaitu hadis sahih dan hadis hasan, dan hadis yang mardud, yang ditolak. Itulah hadis yang kita katakan dhaif, dan juga hadis yang setaraf dengannya dan maudhu'. Cuma dhaif ini dia ada perbahasan yang khusus, kerana ada setengah ulama menerima penggunaan hadis dhaif ini pada bahagian-bahagian yang tertentu yang kita akan bahaskan. Baik, kalau siapa ada buku hadis suatu guna asas, muka surat 69, 69. Ulama telah membahagikan khabar mardud kepada beberapa bahagian. Bagi setiap bahagian itu, ulama telah menyebutkan nama masing-masing. Ada juga yang tidak diberikan nama yang khusus. Tetapi mereka menamakannya dengan nama yang umum saja, iaitu hadis dhaif. Namanya hadis apa? Hadis dhaif. Baik. Terdapat banyak sebab penolakan hadis tersebut, yang dinamakan sebagai hadis dhaif tadi. Cuma secara ringkasnya kalau kita lihatkan, hadis dhaif ni biasanya ada dua faktor utama terjadinya kedhaifan itu. Pertama, sebab gugurnya perawi daripada sanad. Yang keduanya, kerana terdapat kritikan pada perawi. Yang pertama, gugurnya perawi daripada sanad, seumpama hadis mu'allaq, hadis mursal, munqati', mu'dhal. Ini semuanya kita katakan sebagai gugurnya perawi daripada sanad. Tidak disebutkan nama rawi. Ataupun kalau disebutkan, kadang-kadang terdapat kritikan ataupun kecaman kepada perawi itu, oleh ulama-ulama jarh wa ta'dil. Jadi ulama jarh wa ta'dil, mereka adalah merupakan ulama yang memeriksa biografi, biodata perawi ini. Mereka menemui kecacatan. Sama ada kecacatan itu kecacatan yang besar ataupun yang kecil, yang boleh menjatuhkan kethiqahan ataupun keadilan perawi itu. Maka di situlah adanya komentar-komentar mereka yang menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Dan sebagaimana yang kita maklum, hadis dhaif ini, apakah maksud dia? Hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Secara mudahnya, kalau kita lihatkan secara umum, dhaif itu maksud apa? Lemah lah. Yang lawannya kuat. Kalau dari segi istilah, hadis dhaif itu ialah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat sahih. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani,
wa ma faqdu syartan min syurutis sihhati. Dia adalah merupakan satu hadis yang tidak mencukupi ataupun jatuh daripada satu syarat, daripada syarat-syarat hadis yang sahih. Sebelum ini kita telah bincangkan, ya, bahawa sesungguhnya hadis yang sahih itu dia mempunyai 5 syarat dia. Yang pertamanya memiliki sanad yang muttasil, sanad yang sambung menyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, dalam hal ini perawinya seorang perawi yang siqah, yang tidak ada celaan dan kecaman daripada para nuqat ataupun ulama jarh wa ta'dil. Yang ketiganya, dhabit. Ya. Dhabit ni cara penyimpanan hadis tu, sama ada dihafal dalam ingatannya, dalam dadanya, ataupun ditulis dalam buku-buku tulisan. Yang keempatnya, tidak mengandungi syaz. Apa itu syaz? Iaitu satu hadis yang berlawanan dengan hadis yang lebih sahih daripadanya, ataupun tidak mempunyai ilat. Ilat ini kecacatan halus pada hadis. Yang dikatakan bahawa tidak mengetahui ilat itu melainkan seorang yang betul-betul mendalami ilmu hadis. Jadi itu 5 syarat hadis sahih. Jadi bila mana kata 5 syarat hadis sahih ini tidak dipenuhi, kalau kita lihatkan imam dia boleh hasan kalau mana tidak bersangatan kecamannya itu pada perawi, tapi kalau bersangatan kepada perawinya itu kecaman, maka dia boleh jadi hadis itu dhaif, ya. Oleh itu, apabila sesuatu hadis hilang syarat yang pertama, iaitu tak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudut sanadnya, maka hadis itu tidak dapat dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan disandarkan kepada sahabat ataupun disandarkan kepada tabi'in. Yang itu kita faham daripada segi yang kita dah bahaskan dulu, iaitu kalau kita melihat segi qail, dari segi yang berkata pada matan hadis tersebut, imma dia sampai kepada Nabi dinamakan marfu'. Kalau disampai hanya sekadar kepada para sahabat dinamakan mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in dinamakan sebagai maqtu'. Dan itu adalah pembahagiannya. Jadi kalau tak sampai derajat itu kepada Nabi, maka tak sampailah hadis itu, mungkin hadis yang kita katakan hukumnya mauquf kepada sahabat. Khabar tak sampai kepada Nabi SAW. Dari segi matanya. Adapun dari segi sanadnya itu mungkin jadi munqati' ataupun menjadi mu'dhal ataupun mursal. Ya. Baik. Apabila sesuatu hadis tidak memenuhi syarat kedua, iaitu sanadnya itu terputus, ya, tak sambung kepada Nabi SAW itu secara yang muttasil, maka boleh jadi hadis itu mursal, ya. Kalau perawi itu tidak memiliki sifat adil, mungkin hadis itu tergolong dalam hadis yang matru' atau hadis yang maudhu', ya. Dan kalau dalam keadaan yang tidak sabit, ya, dhabitnya, maksudnya dari segi hafalannya itu tidak betul-betul mantap pada dirinya ataupun hilang kitab-kitab tulisannya, maka mungkin jadi hadis itu dhaif. Atau mungkin ada kritikan yang melampau kepada para hadis sehingga menjadikan hadis itu maudhu'. Ini semua bahagian yang kita namakan sebagai hadis yang dhaif, ya. Dhaif dari segi bahasa kita faham lemah, ya, tidak menjadi kuat ataupun tidak bermain lawan kepada kuat, ya. Asal perkataannya itu adalah dha'fa yadha'afu dha'fan fahuwa dha'ifun. Manakala meski istilahnya mendefinisikan hadis sahih itu sebagai setiap hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis sahih. Itu pendapat daripada Ibn Hajar. Sedangkan Syekh Habib Ahmad Al-Kiranawi mendefinisikan hadis dhaif dengan hadis yang tidak memiliki darinya itu sifat-sifat hadis hasan. Dia ada 3 bahasan yang kita bahaskan dulu. Ada hadis yang sahih, hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Hadis hasan apabila tidak menepati syarat hadis sahih. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati syarat hadis hasan menurut Syekh Ahmad Al-Kiranawi. Jadi ini pendapat yang kedua, ya.
Sedangkan mengikut Imam Abu Fad Al-Waraqi Al-Jauzawi, dia mendefinisikan hadis daif itu adalah hadis yang gugur syarat, bukan setakat hadis hasan, hadis daif pun, iaitu gugur syaratnya itu daripada hadis sahih dan hadis hasan. Malah dalam hal ini Imam At-Tirmizi memberikan definisi yang agak khusus. Ia daif adalah hadis yang diketahui bahawa perawinya dituduh berdusta, lagi buruk ingatannya. Nah, itu pendapat tentang definisi hadis-hadis daif ini. Dan daripada Syekh Dr. Taqiyuddin An-Nadwi mentakrifkan hadis daif itu adalah hadis yang kurang daripada darjat hasan dan berbeza darjat kelemahannya mengikut sejauh mana kurang ciri-ciri hasan yang dimiliki oleh hadis daif tersebut. Jadi walaupun hadis daif, tetapi ada hadis daif yang kadang-kadang boleh naik, jadi hasan li ghairihi. Ada hadis daif itu yang memang kekal dengan daif dia, tak boleh lagi nak dinaik tarafkan. Jadi diikut kepada darjah kelemahan dia dan di mana kelemahan itu. Baik, berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahawa hadis daif adalah hadis yang tidak memiliki ataupun hilang salah satu atau kesemuanya daripada syarat-syarat hadis sahih dan hasan yang telah kita tetapkan. Dan tahap kelemahannya bergantung sejauh mana kekurangan syarat hadis sahih dalam hadis daif itu. Yang 5 perkara tadi. Jadi asas itu 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Dari segi mata rantainya bersambung, sanadnya muttasil, dari segi siqahnya perawi, sempurnanya dhabit, dia itu tidak mengandungi syaz dan tidak mengandungi alat. Jadi 5 perkara ini bila kita nak membahaskan tentang hadis, jangan lupa. Sebab dia lah yang akan membezakan dari segi hukum hadis. Imma dia sahih, hasan ataupun daif. Contoh hadis yang daif, kalau kita ada buku, kita boleh tengok pada muka surat 72. Kalau kita lihatkan dalam sebuah hadis, Anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khalilul mu'min wal aqlu daliluhu wal amalu qimuhu wal hilmu wadhiruhu wa sabru amiru junudihi wal rifqu waliduhu wal linu akhuhu, atau kama qala. Baik, hadis riwayat daripada Ibn Hibban daripada Hasan, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nampak Hasan Al-Basri, tabi'in. Jadi disebut terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara dia dengan Nabi ada seorang sahabat patutnya yang tak disebut. Patutnya disebut tapi tak sebut. Maka hadis itu kita tahu dah, hadis ni tak bersambung sanad. Ini mursal, Daripada Hasan, iaitu Hasan Al-Basri, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, bermula ilmu itu kekasih orang yang mukmin, dan akal itu yang menunjukkannya, dan amal itu yang memeliharanya, dan akhlak yang lemah lembut itu wazirnya, dan sabar itu penghulu tenteranya. Kemesraan itu adalah bapanya, dan sikap toleransi ataupun lemah lembut itu adalah saudaranya. Baik. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syub' Al-Iman. Syub' Al-Iman dalam bab ilmu Khalil Mu'min. Jadi hadis ini memang dikeluarkan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi. Menurut Al-Munawi, hadis ini diambil secara mursal daripada Hasan Al-Basri. Dan dalam hadis ini terdapat seorang perawi lain yang juga dihukumkan oleh Az-Zahabi sebagai lemah, iaitu Suwar bin Abdullah Al-Anbari. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi, datang ke riwayat dalam periwayatan Abu Syekh, Abu Hatim ataupun Ibn Hibban dalam Al-Thawab daripada Anas. Juga diriwayatkan daripada Ad-Dailami. Mereka meriwayatkan hadis ini dengan
lemah dari segi sanadnya. Sebab apa? Sebab Hasan terus ke Nabi. Sebab dia tidak menyebutkan nama sahabat. Dalam antaian sanad itu juga ada seorang bernama Suwar bin Abdullah Al-Anbari yang dihukumkan lemah. Maka jadilah hadis lemah. Ya. Jadi ini yang kita maksudkan dengan hadis yang lemah tadi. Cuma kalau kita tengokkan mengikut para ulama, hadis yang dhaif ini ada yang mengklasifikasikan hadis yang dhaif ini sampai ke 500 lebih bahagian. Ya, ada yang mengatakan sampai 300 lebih. Cuma dalam hal ini Imam Ibn Hibban menyatakan ada sebenarnya 49 bahagian saja. Atau sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, ada 42 bahagian saja. Dan inilah yang dipersetujui oleh Ibn Salah. Ya, dalam kitab Muqaddimahnya membahagikan hadis yang dhaif itu kepada 42 jenis. Baik. Seterusnya kita melihat kepada martabat hadis dhaif, ya. Martabat hadis dhaif ini berbeza mengikut perbezaan kelemahan hadis yang dhaif itu. Sama ada ia kelemahan yang biasa ataupun kelemahan yang melampau. Kalau kita lihatkan dalam pembahagian hadis dhaif ini, dia ada disebutkan dhaif al-muhtamal, ada dhaif al-syadid. Dhaif muhtamal ini dhaif yang boleh ditampung, ya, yang boleh diangkat. Sedangkan dhaif syadid ini dhaif yang tak boleh lagi nak diangkat dia, untuk dijadikan hadis itu hadis hasan li ghairihi. Tak boleh diangkat dia kepada martabat yang lebih tinggi daripadanya. Dan biasanya perawi-perawi yang ada pada hadis-hadis yang kita katakan dhaif syadid ini telah dikritik ataupun dituduh, ya, dengan kritikan ataupun tuduhan yang berat, seperti melakukan dosa ataupun i'tikad itu i'tikad yang fasik dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan pembahagian dari segi martabat hadis. Jadi hadis ini dhaif, ya, hadis dhaif ini dia mengikut dari segi kelemahan dia, sama ada kelemahan yang boleh ditampung dan diniatkan taraf ataupun kelemahan yang melampau, ya. Selain daripada dia tidak memiliki syarat-syarat daripada syarat hadis sahih dan hasan, ya. Hadis yang melampau kekuatannya ataupun hadis yang dhaif syadid sangat sukar untuk dikuatkan ataupun ditingkatkan menjadi hasan li ghairihi, meskipun memiliki hadis penguat dan penyokong yang lain. Kalau hadis itu disebab dia punya martabat dia hadis yang dhaif syadid, nak angkat pun tak boleh, kecuali pakai hadis lain lah yang seumpama dengan dia, ya. Manakala hadis yang sederhana dia punya kelemahan dia ataupun yang kita namakan dhaif muhtamal tadi, dia boleh ditingkatkan darjatnya itu daripada dhaif kepada hasan li ghairihi, sekiranya dia mempunyai penyokong-penyokong dia daripada hadis-hadis yang lain yang sama maknanya, ya, ataupun mungkin lebih kurang maknanya dengan apa yang diriwayatkan, dengan jalan kita sebutkan dalam hadis dengan jalan mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at ni dengan jalan penyokong-penyokong yang tabi' dia, ya, yang daripada berbagai-bagai jalan, ya, ataupun syahid dia. Itu nanti kita bahaskan tentang mutaba'at dan syawahid. Sebab lemah yang melampau ialah apabila hadis itu dihukumkan dhaif kerana perawi biasanya tidak memiliki sifat adil. Dan sekiranya dua orang perawi hilang sifat adil, maka hadis itu menjadi lebih lemah di sudut kedhaifannya. Sehingga menjadikan dalam hal itu hadis itu tidak boleh diangkat untuk dijadikan sebagai pegangan. Baik. Jadi ini, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita namakan sebagai hadis dhaif. Hukum menyebutkan hadis dhaif. Jumhur ahli hadis atau ulama-ulama hadis seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafatnya lebih kurang pada tahun 161 Hijrah, Abdullah bin Mubarak yang meninggal lebih kurang 181 Hijrah,
Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, meninggal tahun 246 Hijrah. Ataupun Abu Zakaria Al-Anbari yang menyatakan bahawa sesungguhnya harus menyebutkan hadis dhaif tanpa menyebut keterangan sebab kelemahannya, ya. Dengan syarah hadis tersebut tidaklah bersangkutan ataupun ada kait-mengait dengan masalah akidah. Jadi kalau tidak berkaitan dengan masalah akidah, maka bolehlah kita sebutkan hadis-hadis itu. Dan selain daripada itu, tidak ada kait-mengait juga dengan masalah halal dan haram. Jadi kalau hadis dhaif, kalau mana nak disebutkan dia itu berkenaan dengan masalah akidah dengan masalah halal haram, maka dalam hal itu tak dibenarkan. Tapi kalau selain daripada akidah dan halal haram, seumpamanya nak dijelaskan berkenaan dengan manaqib, sejarah, ataupun targhib wa targhib, ya, mengajak orang kepada kebaikan, menghalang orang daripada melakukan perkara yang tidak baik, maka dalam hal ini dibenarkan, ya. Maksud fadail amal itu dibenarkan. Dan perlu diambil perhatian bagi siapa yang ingin menyebutkan hadis dhaif ini, ya, tanpa menyebutkan sanad periwayatannya, maksud tidak ada sanad sedangkan dia dhaif, maka perlulah menyebut hadis dhaif itu dengan lafaz yang dapat menunjukkan bahawa hadis dhaif itu adalah dhaif, seperti menggunakan sirah tamrid, seperti perkataan ruwiya ataupun yurwi ataupun nuqila. Jadi kalau hadis tu dia bukan hadis yang sahih dan kita tahu hadis dhaif dan kita tak mendatangkan sanad, maka hendaklah bila mana kita nak menukilkan akan periwayatan hadis tersebut, kita menggunakan syirat tamrid, ya. Syirat tamrid ini maksudnya tamrid itu yang kita kata sakit, tapi dalam istilah hadis tu dia lawan kepada kekuatan hadis yang dinilai sahih, ya. Bila kita kata syirat tamrid itu, kita fahamlah dia ada kecacatan, kelemahan daripada hadis tersebut dengan kalam yang kita katakan ruwiya, diriwayatkan, ataupun yurwi telah diriwayatkan, ataupun nuqila telah dinukilkan. Bukan kita menggunakan syirat jazam. Jazam itu contohnya kita katakan qala yaqulu, contoh yaqulu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua syirat jazam yang menunjukkan hadis itu tak ada cacat celanya, ataupun paling tidak dia punya darjahnya hasan. Jadi kalau hadis itu dia dhaif, kita gunakan yurwi atau ruwiya atau nuqila, ya. Maka perlu diingatkan, apabila kita menemui sesuatu hadis itu lemah pada isnadnya, maka sebagai langkah berjaga-jaga, hendaklah kita menganggap bahawa hadis itu lemah pada isnadnya saja, ya. Jangan kita menganggap atau menyebut hadis dhaif itu secara mutlak lemahnya ataupun kecacatannya pada matan juga. Sebab kita tak tahu lemah atau tidak itu sebenarnya pada kajian kita. Hakikatnya mungkin benda itu daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi pada kita, bila mana kita mengaji ilmu hadis ni dengan sekadar ilmu yang ada pada kita kata lemah lah. Dan biasanya benda tu letaknya pada perawi. Jadi kita kata mungkin lemah daripada perawi, tapi dari segi maknanya tu kalau tidak berlanggar dengan mana-mana usul agama, mungkin boleh diterima. Ya? Jadi kita kata mungkin dalam hal ni hadis tersebut boleh diterima. Tapi tak boleh juga kita isytiharkan, sebab kalau dah lemah tu lemah jugalah. Ya? Mestilah kita mempunyai garis panduan dan mesti ada dia punya struktur ilmunya untuk kita mengenal pasti. Yang dhaif, yang hasan, yang sahih, kita katakan sahih. Ya? Cuma ini husnuzan kita. Ya? Kerana ada kemungkinan terdapat sanad lain yang lebih baik turut meriwayatkan matan hadis tersebut, cuma kita tak jumpa dengan hadis tersebut. Ini kaedah yang kita kena faham, ya, melalui usul hadis. Dalam satu keadaan, jika kita mendapati seorang imam ataupun hafiz dalam ilmu hadis memberikan penjelasan terhadap satu hadis dengan katanya, hadis ini dhaif, ya, sesungguhnya hadisnya dhaif, tidak ada isnad yang boleh mengangkat hadis ini menjadi hasan li ghairihi, atau hadis ini terang nyata dhaif, maka penjelasan yang begini sudah memadai.
untuk kita menghukumkan hadis itu dhaif pada sanad dan matan. Jadi kalau seorang hafiz yang dia menghafaz hadis itu dalam jumlah ratusan ribu hadis sanad dan matanya, kalau dia kata tak ada lagi sanad yang dapat menyokong hadis ini ataupun matanya itu melainkan apa yang ada pada hadis ini dan dia adalah dhaif, maka berpada kita berpegang dengan hukum itu, mengatakan hadis itu dhaif. Baik, hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Secara umum terdapat 3 pendapat mengenai beramal dengan hadis yang dhaif. Pendapat yang pertama, tidak dibenarkan beramal dengan hadis dhaif sama sekali. Tidak dibenarkan beramal dengan hadis dhaif itu sama sekali. Sama ada hadis itu tersebut berstatus lemah, sederhana, muhtamal, ataupun secara mutlak, yang berat tadi, hadis dhaif yang syadid dalam urusan syariat dan selainnya. Jadi ada ulama yang begitu keras, mutasyaddidun, yang mereka itu kata hadis dhaif secara mutlak tak boleh amal. Siapa yang berkata begini? Itulah Imam Yahya bin Ma'in contohnya, Imam Abu Bakar bin Arabi, dan Imam Ibn Hazm Az-Zakiri. Jadi ini semua yang kita katakan syadid tentang hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh. Jadi ini pendapat yang ada dalam kalangan para ulama hadis. Dan lain-lain lagi lah yang seumpama mereka itu. Dr. Muhammad Abu Layth Al-Qir Al-Abadi dalam bukunya Ulumul Hadis Asiluha wa Mu'asiruha, dia menambah lagi, yang berpegang dengan pendapat ini, pendapat sebagaimana Imam Yahya bin Ma'in, Ibn Arabi pada zaman kita pada hari ini, walaupun dah tak ada, dah meninggal dah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Al-Albani ni banyak, kalau kita lihatkan dari segi pendapat-pendapat dia keras. Jadi ini termasuk dalam golongan yang pertama. Termasuk juga Syekh Muhammad Syakir, yang mereka itu sangat keras dengan hadis-hadis yang dhaif ini. Jadi itu contoh-contoh lah, ulama-ulama yang keras. Cuma kadang-kadang ulama-ulama yang keras ni, contohnya Ibn Al-Arabi, Imam Abu Bakar bin Al-Arabi ini, walaupun beliau itu sangat keras dengan hadis dhaif, tapi kadang-kadang beliau juga kadang-kadang memasukkan hadis dhaif dalam kitab-kitabnya sebagai atibar. Itu adalah sebagai atibar saja. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Aridatul Ahwazi bisyarhi Sunan At-Tirmizi, itu disebutkan dalam kitab-kitab, walaupun dia keras, tetapi kadang-kadang hadis dhaif itu diambil juga sebagai i'tibar. Bukan dia berhukum kan, hukum itu tidak diambil sebagai i'tibar. Jadi ini pendapat yang pertama yang mengatakan tak boleh langsung menggunakan hadis dhaif. Ada ulama-ulama yang pada tahapan yang kedua, pada tahapan yang kedua, pendapat yang kedua, iaitu boleh beramal dengan hadis yang dhaif secara mutlak. Sama ada dalam urusan hukum-hukum syariat, fadhail amal, atau manaqib. Sekiranya hadis dhaif itu tidak terlalu lemah. Maksudnya hadis dhaif tidak terlalu lemah. Sebagaimana ijtihad yang telah dinyatakan oleh Imam Ahmad contohnya. Yang dikatakan aku lebih suka hadis dhaif berbanding dengan pendapat ulama. Cuma ulama takwil perkataan itu. Yang dikatakan hadis dhaif lebih disukai daripada pendapat ulama itu, maksudnya di zaman Imam Ahmad itu dia tak ada bahagian di antara sahih dengan dhaif, itu ada hasan, sebab benda itu berlaku selepas daripada zaman beliau, zaman Imam Tirmizi. Jadi dimaksudkan di sini hadis dhaif itu bermaksud hadis hasan, bukanlah dhaif sebagaimana yang kita faham pada hari ini. Jadi jangan kata Imam Ahmad ni bermudah-mudah dengan hadis yang dhaif, tidak juga. Jadi dalam hal ini ulama yang berpegang mengatakan boleh dalam hukum-hukum fadhil amal, manaqib, dalam hukum-hukum syariat, termasuklah Imam Abi Daud As-Sijistani, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang menggunakan hadis dhaif dalam istinbat atau kaedah cara mereka nak
mengeluarkan hukum. Baik. Adapun yang ketiga, iaitu boleh beramal dengan hadis dhaif hanya dalam urusan fadail amal. Ini biasa kita gunakan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita banyak guna yang ini. Boleh beramal dengan hadis dhaif hanya dalam urusan fadail amal atau kelebihan-kelebihan beramal. Menjelaskan tentang manaqib, ya, tentang biografi para sahabat ataupun para ulama tabi'in, ya. Ataupun kisah-kisah lah yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau at-targhib wa tarhib, galakan kepada amalan atau ancaman meninggalkan amalan. Dan tak boleh beramal dengannya dalam urusan halal dan haram. Begitu juga dalam urusan akidah. Jadi pendapat ini kalau kita lihatkan adalah pendapat yang hanya membenarkan menggunakan hadis dhaif itu pada fadail amal, tarhib wa tarhib, ya. Dengan syarat, ya, hadis itu taklah terlalu lemah. Ya, dan yang keduanya, hadis dhaif itu hanya berkisar tentang kelebihan amalan atau balasan tentang perbuatan-perbuatan baik, jahat dan sebagainya. Ya. Dan hadis itu tidak memperincikan dan tidak menghadkan apa yang telah sabit dan nyata kesahihannya daripada Quran dan hadis. Itu juga termasuk dalam apa yang kita katakan pendapat yang ketiga ini. Ya. Dan pendapat yang ketiga ini dipelopori oleh seumpamanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam As-Suyuti, ya, Al-Hafiz Al-Iraqi, Khatib Al-Baghdadi. Itu seumpamanya, ya, ulama-ulama yang memperincikan ataupun yang menggunakan, ya, pendapat yang ketiga ini. Maksudnya boleh beramal dalam apa saja keadaan yang berkaitan dengan fadail amal dan berkaitan dengan tarhib wa targhib. Adapun berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan penentuan hukum halal haram, itu tidak boleh digunakan hadis yang dhaif, ya. Dan disyaratkan hadis dhaif itu tidaklah terlalu dhaif, ya, dan tidaklah dia ambil hadis dhaif itu, ya, melainkan hanya sekadar perkara yang umum saja, ya, tidak menjelas dan memperincikan apa yang telah ada daripada nas-nas yang lebih sahih daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu sedikit perbahasan, ya, berkenaan dengan hadis dhaif, yang di situ ada 3 pendapat ulama. Ada yang tidak membenarkan langsung, ada yang membolehkannya, ada yang hanya membolehkan pada sebahagian bab dan tidak membenarkan pada sebahagian bab. Dan itulah yang terpilih di kalangan mazhab kita pada hari ini, kebanyakannya dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pendapat yang kita pegang dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi dalam segmen celik hadis ini berkaitan dengan hadis yang dhaif, ya. Mudah-mudahan menambah kefahaman kita berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu akan mendekatkan kita dengan hadis-hadis tersebut, bagi mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, dan mudah-mudahan dengan itu kita dirahmati oleh Allah Taala dunia dan juga akhirat insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.